Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan belajar sejarah topik perubahan zaman air batu akhir. Baiklah, objektif pembelajaran hari ini, murid dapat memahami perubahan dan kesan zaman air batu akhir terhadap bentuk muka bumi, kehidupan manusia dan haiwan. Sebelum kita masuk ke topik pembelajaran, cikgu nak kamu buka muka surat 64. Okey. Topik hari ini tentang perubahan zaman air batu akhir. Okey. Pada zaman air batu akhir berlaku perubahan suhu. Okey. Suhu dunia semakin meningkat dan berlaku kecairan air batu. Okey, glasier-glasier tersebut berlaku pencairan sebab suhu semakin panas. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Okey. Rupa bentuk fizikal ni, fizikal maksudnya benda yang kita nampak boleh sentuh. Okey. Jadi berubah fizikal. Contohnya glasier tu besar. Lepas tu tak lama kemudian makin kecil. Itu perubahan fizikal lah tu. Okey. Di sini ada dua perubahan. Okey. Yang pertama, perubahan bentuk muka bumi. Okey. Dia disebabkan suhu bumi yang semakin meningkat dan bila makin panas, air mestilah mula mencair, betul tak? Jadi, bila air mencair, dia akan jadi air. Kan? Bila air mencair, dia akan jadi air. Jadi, bila air semakin banyak, dia akan melimpah, akan jatuhlah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan lautan. Kamu tengok gambar ni. Okey, ini pembentukan tasik dengan laut ni disebabkan perubahan bentuk muka bumi zaman air batu akhir. Ais-ais yang ni dia jadi cair dan jadilah air. Okey. Jadi bila dia melimpah ke tanah yang rendah, maka itulah terbentuknya tasik dan lautan. Okey. Perubahan yang kedua dari segi iklim. Iklim tu cuaca lah. Maksud iklim ni cuaca. Okey. Iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Okey, daripada betul-betul sejuk, sangat sejuk kepada sederhana sejuk. Rasa biasa-biasa je. Macam dekat Cameron Highland pula. Zaman dulu betul-betul sejuk sebab pembangunan sedikit, banyak pokok-pokok. Tapi bila banyak industri dan pembangunan, semakin panas dan iklim pun jadi sejuk biasa-biasa je. Cuma betul-betul sejuk bila hujan. Okey, yang kedua, perubahan iklim disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi. Okey. Jadi disebabkan sinaran matahari itu yang iklim semakin panas. Okey, dan menyebabkan ais-ais ni cair yang melibatkan perubahan bentuk muka bumi. Okey, kita tengok info ni. Okey. Perubahan bentuk fizikal bumi. Okey. Disebabkan perubahan bentuk fizikal bumi ni, paras air laut meningkat sehingga 100 meter. Okey, 100 meter tu tinggi ya. Okey, sebab kita manusia pun bawah 2 meter ketinggian kita. Tapi kalau 100 meter tinggi mana tu? Tinggi bangunan. Bangunan pencakar langit. Okey, nampak? Itulah perubahan bentuk muka bumi. Okey, kita tengok kesan. Ada 3 kesan perubahan zaman air batu akhir, iaitu bentuk fizikal bumi yang baharu, kepupusan haiwan dan pertempatan manusia. Ada 3 di sini kesan. Kita tengok yang pertama, bentuk fizikal bumi yang baharu. Okey. Dulu ais, betul tak? Jadi bila cair,
akan bentuk fizikal bumi yang baru. Berlakulah pembentukan tasik air tawar dan aliran air sungai juga berubah. Sebab air sungai akan mengalir ke laut. Okey. Yang kedua, kepupusan haiwan. Okey. Kepupusan berlaku akibat perubahan suhu. Haiwan seperti harimau bertaring lengkung dan mamut telah pupus. Baiklah, zaman dahulu haiwan-haiwan ini dah biasa dengan cuaca sejuk. Habitatnya memang cuaca sejuk. Tapi apabila berlakunya perubahan suhu semakin panas, jadi habitat dan dia punya kehidupannya tidak sesuai dengan cuaca tersebut, iklim tersebut. Sebab dah biasa dengan sejuk. Jadi sebab itulah kita tak nampak sekarang ni harimau bertaring lengkung. Dan mamut pun kita tak pernah nampak kan, sebab dah pupus. Kalau iklim masih lagi kekal sampai sekarang sejuk, zaman air batu kekal sampai sekarang, mungkin kita akan nampak haiwan-haiwan tersebut. Okey. Yang ketiga ialah pentempatan manusia. Okey. Jadi menyebabkan kesan terhadap pentempatan manusia. Manusia zaman apa? Zaman prasejarah lah. Sebab zaman-zaman purba dulu. Ada gambar orang ni tak ada pakaian. Betul-betul tutup ni je, kemaluan saja. Okey. Senjata pun senjata kayu. Tak ada lagi, belum lagi senjata daripada logam. Okey. Jadi, yang ketiga, kita tengok balik. Yang pertama, manusia bergerak keluar ke kawasan yang lebih panas. Manusia mencari tempat baru untuk membina pendapatan baru. Okey, kalau manusia ni dia bukan macam haiwan. Kalau manusia ni dia, sebab kita fleksibel, kita boleh mengadaptasi apa-apa cuaca. Okey, jadi mereka ni dia bergerak keluar daripada kawasan yang lebih panas dan cari pendapatan baru untuk membina pendapatan baru. Bila air makin naik, tenggelamlah dekat kawasan mereka. Kalau duduk di ais, jadi cair rumah pakai iglu. Rumah iglu, yang rumah daripada bongkar-bongkar ais, cair lah. Jadi mereka pergi ke tempat yang lebih panas dan buat pendapatan baru. Di gua ke, ataupun dalam hutan ke. Okey. Jadi itu sahaja tentang perubahan dan kesan zaman air batu akhir. Jadi di sini cikgu nak kamu buat eksperimen. Okey, eksperimen zaman air batu akhir. Okey, senang saja sebab boleh buat di rumah. Perlu ada ketulan ais, cawan, pen ataupun pinggan. Okey, ais ni kalau tak ada ais, bolehlah buat ais dalam mangkuk ke, bekas ke, apa-apa bekas, simpan dalam peti ais. Bagi keras dulu. Okey, cawan ni tak kisah sebab cawan ada banyak di rumah. Yang ni pinggan plastik. Kalau tak ada pinggan plastik, guna pinggan di rumah pun boleh, mangkuk ke. Okey. Kemudian yang terakhir pen. Jadi macam mana nak buat? Tengok yang pertama, sediakan ketulan air batu yang telah dicampur dengan pewarna biru. Ais batu tu kamu warnakanlah bahagian atas ni. Tak kisah warna merah ke biru ke. Okay, asalkan dapat berwarna. Letakkan atas pinggan ataupun mangkuk besar-besar. Semakin besar ais tu, semakin besarlah tapak kamu nak letak tu. Kemudian kamu letak ais tersebut di atas cawan. Cawan tu pastikan kamu terbalik. Yang cawan yang tempat minum tu kamu terbalikkan belah bawah. Yang buntut cawan tu kamu
ke atas supaya boleh letak ais di atas cawan tersebut. Kemudian biarkan selama 15 minit di tempat terbuka. Jangan letak dalam peti ais, memang tak cair lah. Kalau kamu letak tempat panas, lagi cepatlah cair. Kalau tak nak tunggu lama. Jadi bila dah biarkan, kamu akan tengok dia akan semakin cair. Kemudian kamu tandakan paras air pada pinggan tersebut. Tengok banyak mana naik. Jadi itu saja, mudah. Boleh hantar tugasan tersebut dalam bentuk gambar semasa dan selepas buat eksperimen ini. Boleh ya? Itu sahaja. Sekian. Terima kasih.